Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 Julai 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan pasukan pembelaan Najib Razak untuk menangguhkan pendengaran bagi rayuan kes rasuah SRC. Sehubungan itu, rayuan berkenaan akan didengar selama 10 hari mulai 15 Ogos di Mahkamah Persekutuan seperti yang dijadualkan sebelum ini. Pada Selasa lalu, peguam yang baru dilantik Najib, diketuai Hisham Teh Pok Tek, memohon penangguhan berkenaan memandangkan pasukan itu baru dilantik. Pasukan peguam yang baru menggantikan pasukan peguam terdahulu yang diketuai Muhammad Syafiee Abdullah bagi kes rayuan berkenaan. Najib sebelum ini menjelaskan tindakan menukar barisan peguam dibuat selepas mahkamah menolak permohonannya untuk diwakili peguam diraja UK Jonathan Laidlaw. Najib yang juga bekas Menteri Kewangan berusaha untuk membatalkan sabitan bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, jenayah pecah amanah CBT dan pengubahan wang haram membabitkan RM42 juta dana SRC serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menyifatkan tindakan ahli parlimen yang pernah melompat parti menyokong rang undang-undang anti lompat parti semalam sebagai lucu. Dalam satu video di Facebooknya, beliau berkata, keputusan majoriti 2/3 terhadap RUU itu jelas memberikan kemenangan buat rakyat. Tapi yang melucukan itu semalam, kita dapat 209 ahli parlimen. Ya, termasuk pendirian Pakatan Harapan memang konsisten. Orang-orang yang bersekongkol dalam komplot khianat ini dan kata-kata orang yang dianggap melompat pun turut mengundi. Jadi kan satu perkara yang agak lucu tapi menyenangkan, alhamdulillah. Tambah Anwar, dengan lulusnya cadangan berkenaan, dia yakin kegiatan membelot dan melompat parti akan dapat dikekang selepas ini. Semalam Dewan Rakyat meluluskan cadangan pindaan perlembagaan berhubung tindakan melompat parti menerusi RUU Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Dalam pada itu, Pakatan Harapan berkata, kini berbaki 3 lagi janji yang perlu dibuat oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob selepas RUU anti lompat parti itu diluluskan. Janji-janji tersebut berdasarkan dalam perjanjian keyakinan dan perbekalan antara kerajaan dan pembangkang. Dalam satu kenyataan, Majlis Presiden PH berkata, 15 daripada 18 janji dalam perjanjian itu telah pun dilaksanakan. Namun 3 janji yang belum dilaksana adalah mengehadkan jawatan PM tidak lebih 10 tahun, membentang dan meluluskan RUU Perkhidmatan Parlimen dan pindaan kepada Peraturan Mesyuarat Parlimen bagi memastikan prosiding Dewan Rakyat dan Dewan Negara berjalan dengan lebih teratur dan lancar. Dalam pada itu, Majlis Presiden PH berkata, mereka mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri 2 hari lalu bahawa MOU baharu tidak akan ditandatangani. Katanya ini bermakna MOU yang dimeterai pada 13 September 2021 akan terus berkuat kuasa selagi mana Parlimen ke-14 belum dibubarkan. Oleh itu, Majlis Presiden PH telah mengarah wakil-wakil PH di dalam jawatan kuasa pemandu MOU agar mengadakan mesyuarat pada kadar segera bersama wakil-wakil kerajaan. Ia bagi membincangkan beberapa perkara di dalam MOU yang masih berbaki, di samping meneliti perkara-perkara yang dinyatakan Perdana Menteri termasuk berkait pendanaan politik. Nama ahli parlimen Gombak Azmin Ali menjadi tumpuan di Dewan Rakyat semalam ketika loceng dibunyikan untuk memanggil lebih ramai ahli parlimen masuk. Beberapa ahli parlimen pembangkang dilihat mencari Azmin ketika undian RUU anti lompat parti akan bermula. Gombak mana Gombak? Gombak hilang katak paling besar. Simpang Regam pun hilang, Simpang Regam. Gombak telah melompat ke mana tak tahu. Bapak kata
sudah hilang. Shah Alam ni menyebut. Gombak dah letak jawatan ke? Namun selepas beberapa saat, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu masuk ke Dewan untuk mengundi. Gombak baru nampak. Oh, gombak baru masuk gombak. Gombak, undi sokong jangan undi tolak oh. Dia katak tapi tak duduk bawah tempurung rasanya. Tak duduk bawah tempurung. Dia tahu dia kena undi sokong. Mana tapak? Tapak mana negara? Mana tapak? Tapak mana? Tapak mana? Kau lompat lagi ke? Shah Alam ni nakal lah. RUU itu diluluskan menerusi undi belah bahagian dengan 209 ahli parlimen mengundi menyokong dan tiada menentang, manakala 11 orang tidak hadir. Berita seterusnya. Sebelum PRU 2018, Zahid Ibrahim merupakan penyokong Dr. Mahathir Mohamad dan antara pekritik lantang Najib Razak. Namun kini firma guaman barunya telah dilantik mewakili Najib dalam rayuan terakhirnya di peringkat Mahkamah Persekutuan setelah disabit bersalah dalam kes SRC International. Ketika ditanya Malaysia kini berhubung sebab dia menukar pendiriannya, Zahid menjawab dia tiada komen. Namun dalam satu video di Facebook awal bulan ini, bekas Menteri Undang-Undang itu memberi penjelasan yang boleh menjadi pembayang terhadap perkara itu. Dalam video tersebut, Zahid berkata, sebelum ini dia yakin Najib terlibat dalam skandal 1MDB secara langsung. Namun selepas dia mendengar kes SRC dan 1MDB di mahkamah, dia mengubah fikiran. Najib ditipu oleh bukan sahaja Jolo, tetapi pegawai-pegawai beliau, pegawai dalam 1MDB. Beliau ditipu oleh Goldman Sachs, investment bank yang terbesar di dunia. Jadi kehilangan wang berbilion ringgit itu pada pendapat saya bukanlah kesalahan beliau, dengan arti kata beliau yang merancangkan semua itu. Kenyataan Zahid dalam video ini ternyata bertentangan dengan pendiriannya sebelum ini. Banjir sekali lagi melanda kampung Iboy dekat Baling, Kedah semalam. Ia merupakan banjir kali kedua selepas bencana yang merenggut nyawa dan memusnahkan kediaman di daerah itu awal bulan ini. Menurut beberapa video di media sosial, arus sungai mengalir deras di Sungai Kupang di kampung itu selepas hujan lebat kira-kira jam 4 petang semalam. Kawasan sekitar kemudian mula dinaiki air akibat limpahan sungai tersebut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berkata, sebanyak 3 keluarga telah dipindahkan apabila air masuk ke rumah mereka. Timbalan Pengarah JBPM Kedah Muhammadul Ihsan Muhammad Zain berkata, anggota penyelamat tiba di tempat kejadian pada pukul 8 malam. Dia berkata mereka perlu dipindahkan kerana keadaan di situ tidak selamat dengan paras air Sungai Kupang telah meningkat sebanyak 0.8 meter dan mengalir sangat deras. Pada 4 Julai lalu, Kampung Iboy dilanda banjir yang turut membawa kayu-kayu balak menyebabkan sejumlah rumah musnah dihanyutkan arus deras sehingga menyebabkan 3 orang terkorban. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.